Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Jadual Kuasa Surau Umum kerana memberikan peluang saya lagi untuk saya berkongsi sedikit pengalaman yang ada yang telah Allah berikan untuk saya kongsi bersama dengan jemaah di sini. Sebelum saya mulakan tentang kisah dinar dirham ini, mungkin saya ingin mulakan dengan satu montage 5 minit untuk tuan-tuan tengok sebagai sinopsis kepada keseluruhan tazkirah hari ini. Alhamdulillah. Itu tadi montaj yang bukan tujuan nak menakut-nakutkan, tapi merupakan satu sinopsis yang saya rungkaikan secara keseluruhan tentang, kalau tuan-tuan dengar apa yang saya akan bincangkan adalah kupasan daripada apa yang tuan-tuan nak tengok tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dunia sekarang ini berpaksikan kepada dolar Amerika. Ini adalah mata wang yang menjadi tunggak kepada seluruh mata wang di dalam dunia. Kalau orang-orang tak tahu, inilah dia US dollar. US dollar merupakan the denominator, itu pembawah kepada semua wang-wang lain dalam dunia. Bermakna pembawah ni tak boleh kosong, dia hanya mesti satu. Mesti satu. Yang atas dia boleh kosong, tapi pembawah tak boleh kosong. So dolar telah dimartabatkan pada tahun 1945. Selepas Perang Dunia Kedua, waktu Amerika menaja penubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu United Nations, maka disitulah satu ketetapan tidak dibuat oleh 36 negara yang wujud pada waktu itu. Sekarang United Nations ada 197 negara, tapi waktu itu 37 lain, banyak negara semua dijajah. Kita Malaysia dijajah waktu 45 semua tu. Waktu itu di bawah tajaan Amerika, United Nations di New York, mereka telah menetapkan bahawa 1 ounce emas bersandarkan kepada 35 US dollar. Itulah ketetapan yang dibuat untuk pertama kali, yang mana menyebabkan seluruh dunia sekiranya hendak mencipta wang kertas harus melihat banyak emas yang mereka miliki. Sekiranya Malaysia ada 1 ounce emas, makna boleh cetak 35 US dollar. Kalau nak cetak 35 ringgit, bermakna 1 dolar bersamaan 1 ringgit. Itulah bermulanya exchange rate. Sebelum tu tak ada exchange rate ni tuan-tuan ya. Sebelum tu tak ada. Tapi itulah bermulanya exchange rate, ya, dengan adanya memartabatkan wang kertas dolar ni tadi. Malaysia masa tu waktu tak ada pun, dari RM2 tak wujud langsung. Kita menggunakan British dollar masa tu, ya. Jadi Amerika telah menetapkan bahawa 1 ounce emas bersamaan dengan 35 dolar. Tak ada wang lain yang dikira waktu itu di dalam dunia, hanya dolar. Jadi wang-wang kertas lain kalau nak cipta kena bersandarkan kepada dolar, ya. Jadi itu sebab sebenarnya penubuhan bangsa-bangsa bersatu sebenarnya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat kepada wang kertas dolar ni, di belakangnya ada tulis Novus Order Secularum. Itu bahasa Latin. Novus Order Secularum bermakna the new world order, order dunia baru, ya, yang telah dicetak di dalam di mata wang kertas 1 dolar Amerika pada tahun 1906 lagi, ya. Mereka telah mengatakan bahawa order dunia baru telah pun bermula.
Itulah satu kerajaan Dajjal yang telah dimulakan. Ya, bangsa-bangsa satu ni sebenarnya satu pertumbuhan yang menguasai seluruh dunia, tuan-tuan ya. Di antara sebab kenapa Tun Mahathir akhirnya terpaksa meletakkan jawatan setelah 23 tahun memerintah adalah bila dia tahu bahawa kedudukan sebagai Perdana Menteri pun tak boleh nak buat apa. Ya. Kedudukan sebagai Perdana Menteri pun tidak sebenarnya bebas, kerana wang masih bukan di bawah penguasaan negara. Wang di bawah penguasaan Bank Dunia, dan Bank Dunia di bawah penguasaan The Zionist. Ya. Jadi tuan-tuan, oleh kerana Amerika telah diiktiraf sedemikian, maka mereka tak perlu khawatir pasal GDP. Dia tak perlu khawatir sama ada negara dia buat hasil ke tak buat hasil. Dia kerana jika dia dimonitor, maka dia boleh hutang sepanjang masa. Sekarang tuan-tuan, jumlah hutang dia dah berapa? 18 trilion. 18 trilion itu bersamaan dengan rakyat dia yang sekarang ada 320 juta. Setiap orang rakyat dia sekarang ni berhutang sebanyak 56,000 US dollar. Setiap orang lahir dia kat Amerika hutang 56,000. Tapi kenapa Amerika boleh hutang macam ni banyak? Sebab mereka denominator, orang lain memerlukannya. Contohnya kita, siapa yang buat international trade, berdagang, cari import export, tahu lah ya? Saya macam jam saya ni semua, saya ambil daripada Jepun, daripada China dan sebagainya, daripada Switzerland dan sebagainya. Saya menggunakan transaksi apa? US dollar. Malaysia dengan Indonesia, kita beli barang Indonesia, Indonesia beli kain kita, contoh kita beli keropok Indonesia, kita bayar pakai apa tuan-tuan? Kita bayar pakai dolar. Kenapa kita pakai apa dolar? Pasal itu yang dia minta. Kita pun oleh kerana bijak sangat, kita ikut je. Dia tak pernah soal. We never question. This is the problem. Masalahnya ini. Bila saya di Amerika dulu, saya kata, kenapa? Why do all these people follow? Kenapa dia orang follow? And that's the thing. Dia sendiri kata, masalah you all lah, yang you all never question. Kenapa? Why you follow all the time? Follow like buffalo, dia kata. Macam kena cucuk itu. Dia tak pernah soal, dia ikut je. So therefore we are at the high level situation. Kita semua kita gunakan orang. Yang walaupun mereka mempunyai hutang yang sebegini banyak, tuan-tuan tahu macam tu punya banyak tu, saya cerita lah 1 trillion, cerita 1 billion cukup. 1 billion cukup. Kita tengok hutang Malaysia. Next. Ini yang national debt. Bukannya, ini persekutuannya. Kalau keseluruhan kita 750 bilion yang baru selepas ni. Cuba tuan-tuan tengok tu, rakyat kita ada 30 juta orang anggaran sekarang ini. Dan setiap orang yang lahir di Malaysia ni hari ni lahir, dan termasuk kita yang hidup ni, hutang 19,000 lah. Setiap orang di Malaysia hutang banyak tu. Berbanggalah kita lahir di negeri kan, bukannya kita inherit harta tak. Kalau kita di Singapura, bukan 19,000 kita hutang tuan-tuan. Kita gain, not 19,000, 120,000 kita gain. A person was born in Singapore today, hari ni, seorang yang lahir di Singapura, kerana kekayaan dia tu, setiap orang ada, kalau dibahagi-bahagikan lah duit yang ada di Singapura, setiap orang dapat 120,000. Dan sikit-sikit kita tuan-tuan lahir di Malaysia hari ini, kalau kata Malaysia ni dibahagi-bahagikan hartanya, setiap orang kena bayar 19,000. Bukan kena dapat duit 19,000. Tanah ke apa yang tuan ada, semuanya telah digadaikan dengan sistem ringgit. Sistem ringgit yang bukan di bawah penguasaan kerajaan, tapi di bawah penguasaan bangsa-bangsa bersatu, bawah penguasaan Bank Dunia.
Itu tuan-tuan untuk negara Malaysia. Ya. Tengok seterusnya. Hutang luar negara yang baru kita ni 740 bilion. Kalau tuan-tuan masih ingat tahun 1997, waktu kita diserang dengan krisis mata wang, waktu tu tuan-tuan tahu berapa kita punya hutang luar negara? Kita punya hutang luar negara waktu tu 40 bilion. 40. Ya. Untuk pun dah naik bankrupt kita juga. Sekarang berapa tuan-tuan? Dan Tun Mahathir waktu dah faham benda ni, sebelum dia meninggalkan jawatan Perdana Menteri dan menyerahkan kepada Tun Abdullah, settle dah hutang luar negara dah tak ada. Kita ada domestic debt saja. Tapi kemudiannya pinjam belanja tak habis-habis. Kekayaan negara tak ada, pinjam semata-mata, dan sekarang 140. Saya mungkin ni bukan ceramah politik, kita tak ada kaitan langsung ni, ya? Ada kaitan langsung. I'm just telling you the facts, itu saja. 740 billion, I can tell you, kalau this time a person like Soros keluar lagi, hit kita punya currency, saya tak tahulah. Tuan-tuan baik dengar habis-habis ceramah hari ini, then you do that, insyaAllah tuan-tuan mungkin boleh terlepas dengan keadaan itu. Yeah? I cannot imagine the situation, because at that time bila ringgit from 2.5 1997, saya ingat lagi waktu tu isteri saya belajar di Amerika. Saya dah kat sini, isteri saya belum balik lagi. Saya kena tanya dia, yeah? Exchange rate jadi sampai $1 dah jadi sampai RM5 kita daripada RM2.5. Waktu tu sakit. Imagine from kalau kita nak hantar $1,000, $1,000 sebelum tu kena pakai 2,500, tapi disebabkan yang itu kena tambah RM5,000. This is because of manipulation of paperment. Ya? Saya akan bukakan sikit nanti. Cerita this is too heavy. Sebenarnya subjek ni berat, tapi saya nak cuba mudahkan untuk orang faham. Jadi kalau this time kena, saya tak tahu lah tuan-tuan, ya? Dah ditambahkan pula lagi bulan 1 April ni dapat pula hari jadi tambahan lagi kan. Jadi kita tengok je lah macam mana. Next. Malaysia seeks 4.8 billion to cover overspending. Hutang isi rumah negara tertinggi di dunia. Itu. Hutang isi rumah apa tuan-tuan? Hutang isi rumah ni adalah hutang beli rumah. Hutang beli rumah, hutang beli kereta, hutang personal loan, hutang beli barang makan dapur kalau masih berhutang, personal loan, beli kereta, beli rumah. Inilah hutang isi rumah yang pakai kredit kad ataupun pinjam bank untuk beli rumah dan beli kereta. Kita yang tertinggi di dunia. Kenapa fenomena hutang ni yang kita akan tunjukkan nanti. Teruskan. Malaysia household debt among the highest in Asia. Ni semua orang tak baca tuan-tuan. Ni semua orang buka paper, bahagian ni semua ada baca, ya. Orang baca bahagian lain ni. Now let's go to basic. Apa itu conventional economy? Conventional economy adalah berpaksikan kepada modal yang berteraskan riba. Itu ekonomi konvensional sekarang yang diperkenalkan oleh Adam Smith. Adam Smith kononnya bapa ekonomi moden. Bapa ekonomi moden yang membuat buku Nation of Wealth. Orang yang belajar ekonomi kena baca buku tu. Ya. Saya tuan-tuan pun ekonomi, saya financial economy. Bila saya belajar benda ni di Amerika, saya tanya profesor saya balik. Saya tanya, Adam Smith belajar kat mana? Dia pula pening nak jawab. Ya? Saya kata, takkan Adam Smith dapat wahyu pula daripada Allah? Dia orang tak boleh nak jawab macam tu kan. Kalau kita tahu Quran tu
Dia kata Allah, Nabi Muhammad tanya dia mana kau punya sumber? Allah, habis, komplit. Kita pun tak boleh nak tanya lagi dah. Now Adam Smith, for all you know, suddenly satu Muhammad Masali ini kata dia pula bapa moden, bapa ekonomi moden. From where he learn all this? Dia started in 1600, tahun 1600. Not even masa tu kita tak ada title PhD, profesor, doktor ni tak ada tuan. Orang belajar tu kau tengok orang belajar kita punya filosofer ataupun ahli falsafah kita, ahli ilmuwan kita. Mana ada Ibn Sina, mana ada title profesor, doktor apa. Itu semua rekaan baru je, rekaan barat. Rekaan barat baru supaya orang ingat profesor, doktor ni dia yang pandai. Sedangkan sebenarnya satu apa pun dia tak tahu. Ya, sebenarnya dia belajar satu benda kecil je. Tapi orang ingat dia pandai. Ya, minta maaf lah kalau ada profesor, doktor kat sini. Saya dah lalui keadaan tu, jadi saya boleh cakap. Ya. Sebab tu saya tak nak pakai title ni pembohong tu. So, conventional economy yang diasaskan oleh Adam Smith adalah berdasarkan modal. Bank tu dia mulakan duit dengan wang kertas ni. Inilah modal. Modal ni kalau nak terbit, kena ada bunga. Tu je. Sekarang ni contohlah, saya tak usah fikir terus satu-satu tengok ni, sebab tu mungkin tuan-tuan tak faham. Wang duit kertas RM1 ni, nilainya kat mana tuan-tuan? Kat mana nilai? Agak-agak lah. Nilai dia kalau dulu sebelum tahun 1971, wang ni, wang kertas RM1 ni, kita pergi bank negara, kita boleh tukar dengan emas. Ya, itu sebelum tahun 1971. Sekarang tuan-tuan, selepas tahun 1971, wang kertas ni nilai dia tak ada sandaran emas, dan nilai dia telah diletakkan oleh Parlimen kepada kita. Maka di setiap kertas seluruh dunia ada perkataan undang-undang di sini. Seperti wang kertas kita, kalau tuan-tuan tengok, dia ada tulis kat bawah tu, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Itu adalah perkataan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Maka kita salah kalau pergi kedai, kita bagi orang tak nak terima, salah dia. Mengikut undang-undang Malaysia. Ya. Itu juga dengan wang-wang lain dalam dunia. Kalau yang US dollar, this note is a legal tender for all debts public and private. Itu dia mention. Ada perkataan undang-undang di situ. Kalau tak ada perkataan ni, ini hanyalah sama macam kertas ni. Sama macam kertas ni. Tak ada apa-apa. Tuan-tuan lukis-lukis, dah. Ya? Tapi kenapa yang ini lukis-lukis? Orang nak pakai sebab dipaksa. Ini bukan diterima. Tapi kita tak boleh kata paksa, sebab kita yang pilih kerajaan ini. Kita yang pilih, maka kita terimalah apa yang dia buat. Kertas ni tuan-tuan, RM1, nak cetak lagi RM1. Macam mana caranya? Caranya ialah dengan Menteri Kewangan keluarkan satu kertas bond yang bernama bond, B-O-N. Ya? Bond ni, kalau di Inggeris B-O-N-D, kalau Malaysia dengan B-O-N. Bond ni merupakan satu kertas jaminan oleh kerajaan. Sekiranya kerajaan memerlukan 1 bilion contoh. Contoh macam baru-baru ni bila berlaku di Kelantan, banjir yang tak pernah diduga langsung sama sekali. Ya? Saya minggu lepas di Kelantan, 3 hari saya di sana, hampir semua masjid tukar kapet baru. Semua tenggelam semua. Dan satu fenomena yang saya bagi tahu kat Kelantan, syukurlah kerana Allah pilih awak ni, negeri awak ni sebagai peringatan. Jadi rubahlah. Kalau tak nak berubah, tak tahu lagi. Negeri lain Allah tak nak bagi peringatan langsung. Maknanya lagi jauh terus. Ya. Bagi kita yang diberi peringatan tu lagi bagus. Tuan-tuan, wang kertas ni, bond ni tadi, bond ni tadi kerajaan, katalah macam contoh pasal kita Kelantan ni tadi, kerajaan tak pernah fikir nak akan berlaku malapetaka tu, maka tak ada dalam bajet tahun lepas nak buat peruntukan untuk
untuk ganti rugi apa yang berlaku dibandingkan tadi, maka kalian kena cari duit lain. Duit lain tu nak datang dari mana? Datang daripada bond ni lah. Bond ni kalian akan Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan akan tanda tangan. Kalau dah belanja diperlukan 10 bilion dia akan tanda tangan. Satu lain kertas dia, tak payah banyak. Satu lain kertas itu akan pergi ke bank negara. Bank negara kemudian akan jual kepada sama ada bank di dalam negara ataupun bank di luar negara. Bank-bank ni beli sebab apa tuan-tuan? Bank-bank ni beli sebab ada bila mature, bila bond ini matang, dia orang akan dapat bunga 10% ke 15% ke, tertaluk pada apa yang ditulis dalam bond ni tadi. Bermakna setiap wang kertas baru yang ingin dicetak sudah mengandungi faktor riba. Jadi itu sebab wang kertas ini sekarang bukan lagi wang. Dia ni, kalau dahulu orang pakai emas dan perak, emas dan perak, ini ain. Ain tu makna kita nampak. Nilai emas dan perak ada pada mana? Pada mana nilainya? Tuan-tuan tahu nilai emas dan perak ada pada mana? Nilai satu keping emas tu ada di mana? Kalau kertas ni tadi, pada tulisannya. Kalau emas, nilainya di mana tuan-tuan? Ya? Beratnya. Alhamdulillah, semua orang tahu. Sebab tu cerita Ramli, tuan-tuan ingat tak? Dalam cerita Alibaba yang mampu pada sila, saya bagi awak satu uncang wang emas. Yang Cina Peko apa dia buat? Dia timbang kan? Dia kata, saya tukang kasut bukan jahit kolam, dia kata. Lagi waktu umbul wang emas 2 bungkus dapat, dia timbang lagi. So sebab weight berat. Berat tuan-tuan, tak boleh tipu. Allah dah tetapkan dalam Quran. Allah tak perlu cakap lah ini jadikan duit dan sebagainya. Tapi Allah dah jadikan sebagai emas dan perak sebagai perkara-perkara yang menjadi buruan manusia. Dan Allah suruh kita jangan tipu timbangan, ukuran. Nak beli air, kena ada ukuran. Apa yang mengukur air ni tadi? Sekarang kertas. Kertas tipu. Dulu mungkin 50 sen boleh beli sebotol. Lepas tu 50 sen tak boleh beli. Sekarang boleh beli RM1. Akan datang mungkin RM1 tak boleh beli. Jadi RM2 pun boleh beli. Jadi kertas tak adil. Tapi kalau emas dan perak tuan-tuan, dia adalah pada berat tadi. Berat tak berubah tuan-tuan. 1000 tahun pun kalau berat emas ini 1 gram lah dia. Dia takkan berubah. Sebab itu zaman Rasulullah, 1 ekor ayam bersamaan dengan 1 dinar yang atas, 1 dirham yang atas, wang perak. Sekarang pun setelah 1436 tahun, 1 ekor ayam masih lagi 1 wang perak. Tak berubah. Kenapa tak berubah? Tuan-tuan kalau nak beli sekarang ni satu ni lebih kurang dalam 16-17 ringgit. Kalau 16 ringgit dapat seekor ayam tak? Duit mana yang boleh tahan macam tu punya lama tuan-tuan? Cuba tuan-tuan simpan RM1 100 tahun. Jadi apa tak? Boleh pakai ni? Tak saya cerita lah kan. Tapi kalau emas dan perak ya. Jadi kalau emas dan perak berat tuan-tuan, berat ni pergi mana pun. Bukannya kalau kita di Malaysia berat kita 50 kilo, kita pergi dekat negeri China, berat kita berubah jadi 60 kilo. Tidak. Berat tetap macam tu juga. Sama lah dengan emas dan perak. Jadi timbangan yang Allah suruh bagi adalah pada benda yang tak boleh nak menipu. Kalau menipu boleh kita tahu. Kita boleh tahu. We can know, we can identify kalau benda tu tipu. Sekarang kertas kan, dia tipu kita, macam mana kita nak tahu? Itu yang macam tu. Bila kertas tu dah jadi macam ni, tuan-tuan nak pakai lagi? Terima lagi kertas kalau dah macam ni? Tak mau terima. Tapi kalau wang perak ni, wang emas ni, saya patahkan 2. Tuan-tuan nampak serpihan dia, tuan-tuan ambil? Ambil. Tapi cuma kalau kertas ni dah koyak tu, dapat tuan ambil?
Tak tahu je. Pasal you know the value is no more there. Tapi emas patah macam mana pun value still there. Itu yang Allah dah letak. Fitrah yang Allah bagi, ya. So tuan-tuan, macam mana dia tipu kita? Next. Jadi waktu dulu kita pakai emas perak. Daripada zaman Nabi Nuh lagi, tuan-tuan. Bukannya zaman baru tahun lepas tidak. 8,000 ke 9,000 tahun tamadun manusia sehinggalah kepada Kesultanan Melayu Melaka menggunakan emas dan perak. Nama je yang lain-lain. Di Kedah tu panggil apa? Kupang. Tu kupang tu orang perak. Kalau di sebelah apa di Kelantan tu dia panggil piti juga orang perak. Kalau tuan-tuan ingat lagi, masa peristiwa Kesultanan Melayu Melaka membayar ufti. Dia bayar ufti apa? Ufti emas. Itu yang lambangkan simpanan nasional tu, pokok tu. Sebenarnya itu duit emas. Dia bagi macam tu, macam pokok. Sebenarnya gaji kalau nak pakai, dia patahkan ujung tu. Ujung tu kan bulat semua. Itu uang emas. Zaman Tuan Melayu pun pakai. Tapi bagaimana mereka tipu, tuan-tuan? Mereka buat macam mana? Oleh kerana mereka tahu janji Rasulullah semua ni kena pakai benda-benda macam ni, dia nak lawan kan, saya kata tadi. Maka apa mereka perkenalkan? Asalnya ini berlaku di Eropah oleh banyak Zionis ni. Mereka ni kebanyakannya adalah goldsmith, tukang emas. Maka tukang emas ni banyak orang-orang yang bagikan emas untuk dia simpan. Maka apa yang dia buat, bila dia simpan, dia tulis surat tu. Dia tulis surat, dia bagi orang tu pegang surat. Surat tu menandakan yang bahawa emas dia sekian-sekian banyak ada disimpan oleh orang tu, ya? Maka orang tu peganglah surat tu. Nak jadikan kita satu hari surat yang dibawa untuk dia claim ialah orang lain, bukan orang yang terima surat. Jadi dia tanya, macam mana kau boleh dapat surat ni? Dia kata, aku ni saudara kaya. Orang yang bagi aku surat, dia tak bawa duit. Jadi dia kata, tapi dia dah ambil kain aku. So dia kata, boleh tak aku bayar kau dengan kertas ni? Kau pergilah claim emas aku dekat orang ni. Maka dengan idea ini, dia ni terfikir bahawa kertas dia boleh orang percaya sebagai duit. Maka apa yang dia buat, dia sendiri tulis surat yang macam tu. Dia pergi beli barang, tuan-tuan. Bila dia mulakan itu, lama-lama orang mula dah terima surat ni. Surat tu ni surat hutang lah. Ni surat hutang. Yang emas ni orang tak tanya lagi dah, ya? Itulah permulaannya bank. Kalau nak tahu, bank dulu almost every corner dekat setiap bandar tu, tiap-tiap ujung ada bank. Kat Amerika masa mula penubuhan dia tu, dulu beribu-ribu bank. Semua orang buka bank. That is macam mana bermulanya bank, ya? Kalau nak tahu macam mana mula starting bank, itulah mula dia. Surat yang diedarkan bukan duit, tuan-tuan, ya. Surat tu bukan apa, surat dia adalah dain. Asalnya ain, ini ain, nampak terang. Kemudian dah jadi dain. Dain itu surat hutang. Yang jelas dah tak nampak, disimpan, tak lagi dibawa. Ini sekarang berjalan pada sini. Tetapi waktu itu, kalau nak claim emas boleh lagi, ya? Masa British introduce kertas British dollar di Malaya, tanah Melayu, wang tu boleh lagi tukar dengan emas.
Yang orang British tipu kita tuan-tuan semua harta kita dia ambil. Emas kita, getah kita, timah kita, semua hasil bumi kita dia ambil, dia bawa ke England. Dia bayar kita dengan kertas yang dia cetak sendiri. Ya, dia kata tak apa, ni emas awak ada. Dia tipu dia semua. Kemudian akhirnya pada tahun 1971, apa yang berlaku? Amerika yang menjadi dominan kepada wang kertas telah diberi amaran oleh pakar-pakar ekonomi Amerika bahawa sekiranya kita teruskan pertukaran dolar dengan emas, Amerika bakal bankrupt. Sebab wang kertas ni dah banyak sangat kat orang. Kalau diorang tukar semua sekali, emas yang kita ada tak cukup nak bagi. Ya, bermakna dia dah keluarkan wang kertas lebih banyak pada emas yang dia ada. Maka pada tahun 1971, 15 hari bulan Ogos, Presiden Richard Nixon pun mengisytiharkan pada hari ini wang dolar sudah tidak ada kaitan lagi dengan emas. Pengisytiharan itu adalah satu pengkhianatan yang terbesar dibuat oleh Amerika kepada seluruh dunia. Tetapi oleh kerana ramai yang tak faham, tak tahu, dia kerana apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada wang dolar masa itu atau ada wang ringgit, nak tukar kepada emas dah tak boleh. Kalau pergi ke bank negara nak tukar, tak boleh. Dia tak bagi lagi dah. Tak ada lagi pertukaran. Fenomena ini sebenarnya telah Allah tunjukkan kepada kita. Kalau kita kata kita tak pernahlah Allah bagi kita petunjuk, kita salah. Allah dah bagi kita petunjuk. Macam mana Allah bagi kita petunjuk? Allah bagi kita petunjuk waktu British, Jepun dan British. Waktu British, kita pakai duit British dollar. Bila British kalah dengan Jepun, tahun 41, British cabut lari, Jepun ambil alih. Jepun ambil alih tanah Melayu. Semua dia kata siapa yang ada pegang duit British dollar tak laku. Biarlah ada 1 juta pun dalam bank waktu tu, tak laku. Kesian orang kita macam tu. Tapi wanita orang Melayu waktu tu, kebanyakannya orang kampung, dia tak simpan duit kita banyak ni. Dan apa Jepun kata? Dia cetak duit daun pisang dia di Kuala Lumpur. Dia kata pakai kertas ni, tak boleh pakai lagi. Orang Melayu yang bekerja masa tu, yang berdagang sebagainya pun dapatlah duit Jepun pula. Pakailah duit Jepun. Tak lama tuan-tuan, tak sampai 3 tahun, 1944 Jepun pula surrender. Bila Jepun surrender, what happened to the Japanese money? Habis macam tu je, tak laku. Kita ni punyalah bagusnya, ya Allahu Akbar waktu tu. Bila dah Jepun cabut, kita ni punyalah baiknya orang. Panggil balik Amerika, panggil balik British datang. Tolonglah jaga negeri kami. Kami nak buat jarum pun tak tahu. Tolonglah takbir tanah Melayu balik. Kita ni orang Melayu ni bagus tuan-tuan. Tahun 45 panggil balik British datang. Kita jemput dia datang. Bukannya kita nak tak ambil alih dah negara, tak ada. Kita punya kerajaan lah, pemerintah masa tu, ajaran kesultanan kita. Rakyat kan mesti ikut dia semua. So panggil balik. So British datang, dia kata duit Jepun tak laku. Dia minta pula duit yang baru punya, yang dulu orang simpan dolar, dia buat yang lain. Dia tahu nanti mungkin ada lagi yang simpan duit British yang dulu, dia tak buat yang tu, dia buat yang baru punya, different from the previous yang dulu. Ini apa tu? Kan kita senang aja, tukar je apa, duit pun tukar, kita melopong. Jadi kalau kita pernah dengar zaman British, zaman Jepun, orang Melayu susah makan, beli kayu lah apa semua. Kita tak pernah dengar orang yang senang.
Tak tahu sebenarnya banyak orang senang juga, bukannya banyak sangat, ada. Orang yang senang tu sebenarnya diorang tak pernah simpan duit ni. Yang diorang ada simpan ni, diorang ada simpan emas. Emas kecil-kecil dia orang simpan. Jadi inilah yang diorang selamat waktu itu. Dengan emas diorang dapat beli barang. Saya ingat lagi arwah atuk saya. Saya ada 2 orang makcik Cina makcik saya, yang mana atuk saya beli. Kerana waktu Jepun tu dulu, Jepun suka bunuh orang Cina. Ya. Jadi Cina di Kuala Lumpur, saya orang Kuala Lumpur, atuk saya orang Kuala Lumpur. Atuk saya kebetulan memang dia engineer lah masa tu. Jadi dia berkedudukan juga. Dia beli tuan-tuan anak-anak Cina ni, 2 orang makcik saya. Dia beli dengan duit emas lah. Masa tu duit tu tak laku. Duit dia pun tak pernah orang tak laku. Jadi orang Cina ni ambil duit emas. Duit emas dia beli anak Cina. Jadi anak tak dia. Ini orang yang macam ni tak suffer during the war. Dia orang tak rasa kesusahan. Pasal dia orang semua ada makanan, minum, apa semua dia orang ada. Yang suffer mereka yang bergantung padanya, yang bergantung pada kertas, yang menyimpan banyak. Jadi tuan-tuan sekarang simpanan ni banyak-banyak kan. Saya dah bagi contoh saja tu. Tak apa, we are coming to that. Next. Ini yang dalam surat khabar tuan-tuan, consumer spending indicator. Saya tunjuk gambaran-gambaran ni sebenarnya nak tunjukkan the scenario of our country at the moment. And this is 2005, not 2015. 2005, and this is 10 years ago. Kita punya hutang domestik ya, 629 bilion tuan-tuan. Saya nak cerita 1 bilion. Kalau saya cerita 629 bilion, 1 bilion duit tu, duit 1 bilion tu katalah dalam bentuk 1 ringgit. Kita boleh balut bumi ni 600 kali. Kita boleh balut bumi. Kalau duit 1 bilion, RM1, ya, banyak dia tu. La ilaha illallah, tuan-tuan nak cakap, banyak dia tu. Kita boleh balut bumi kita ni 600 kali balut. Boleh buat present. Punyalah banyaknya 1 billion. Now we are talking about 629 billion. Siapa yang ada beli rumah? Berapa ramai yang boleh beli rumah cash? Beli kereta cash? Berapa ramai? Kenapa? Ada sebabnya. Ya? Next. Ini yang ramai orang tak tahu. Bila tengok TV3, dia tunjuk naik je. Apa semua naik? Apa benda yang naik? Tahun 71, 1 ounce emas tuan-tuan, 1 ounce $35. Tahun 71. Ini sebelum Amerika buat pengisytiharan. Hari ini 26 Mac tadi. Jadi saya tengok internet, harga hari ini 1,212. Orang kata, belilah emas, harga emas naik. Bukan harga emas yang naik. Sebenarnya $2 tu yang turun. Duit kertas ni yang dah tak laku. Dulu 35 keping dapat 1 emas. Sekarang 1,212 keping dah dapat 1 emas. Bermakna kena banyak lagi kertas ni baru dapat beli benda yang sama. Itu bukan naik, itu turun. Turun berapa banyak? 3,362%. Bukan sikit-sikit punya turun. It's a humongous punya depreciation. Depreciation of money supply. Bukannya, jadi kalau kita tak faham, beli, orang kata belilah emas, harga naik. Bukannya harga emas naik. Emas macam tu lah tuan-tuan. Macam tu 10 tahun macam tu tak naik-naik dia. Yang tak laku kertas kita. Duit ringgit ni yang makin tak laku. Ini yang masyarakat tak faham. Dulu sebungkus nasi lemak tahun 70-an berapa tuan-tuan? 10 sen. 10 sen apa yang kita dapat sekarang? 10 sen. Dekat kalau minta nasi lemak 10 sen, penuh muk dia baginya kan? Makcik saya nak nasi lemak 10 sen kan?
Why? 30 or 40 years ago, nasi lemak boleh 10 sen. Kenapa sekarang sampai 3 ringgit, 4 ringgit, 5 ringgit? It's all because the paper money value fall. Wang kertas nilainya turun. Kenapa dia turun? Sebab caranya cetaknya. Bukannya ada apa-apa. Susah sangat ke kita nak dapat 740 bilion punya hutang? Susah? Tak susah. Cetak je. Yang akan mendapat sengsara kita lah. Ini yang tak dipaham. Sebab yang ditunjukkan di TV, naik. Saham naik. Apa yang naik? Tak ada naik. Turun. Sebenarnya turun. But they never tell you all this. Tuan-tuan baca lah kalau ada masa. The Changing Faces of Malaysian Economy. Ini buku saya tulis. Tahun 1999 saya tulis. Dalam bahasa Inggeris. Belajar universiti di Malaysia. Waktu tu kalau belajar Malaysian Economy, wajib kena ada buku. Belajar saya suruh dia komplit mahal. Masa tu RM55. Saya suruh photostat je. Saya bukan dapat untung ni. Yang dapat untung pelandu dengan Asian Academic Press. Ibu anak buah saya di England kata, wah Pak Su, you punya buku bukan main mahal lagi. Saya kata berapa? 45 pound sterling. Duit kita RM400. Kat sana diorang beli. Diorang pula boleh tanya kita. Diorang yang email saya tanya pasal Malaysian economy. Ini bukan saya nak belagak kalau tulis buku macam ni. Anak Melayu tulis buku ekonomi, memang Tan Sri, Datuk Seri, segala macam nama dia tak cukup lah. Tak cukup tulis. Saya Abdul Hamid je. Saya buang semua sekali tu. Pembohong semua ni. Dalam ni tuan-tuan, kita pembohong semua ni. Sebab tu saya insaf. Saya tulislah pula buku yang betul pasal viability of the Islamic dinar. Ini tahun 2002. Bila Tuan Mahathir setuju dengan perjuangan kami, maka dia benarkan kita cerita pula pasal dinar, wang emas. Maka keluar pula buku yang ini. Ya. Sekarang buku ni tak diterbit. Jadi kalau tuan-tuan nak, kena pergi pejabat saya, photostat boleh lah. Ya, masa dia keluarkan dulu dah habis dah. Kemudian saya nak bagi tahu orang pasal tipu daya orang Yahudi, keluarlah buku The International Jew and Report. Ini bukan tulisan saya, tapi kumpulan-kumpulan yang saya buat daripada Amerika dulu. Ya, apa kerja diorang nak menjannamkan orang dunia ni. Tapi tebal bukan main lagi. Tulisan tu halus. Ya, and Report yang tulis. Jadi kalau malah nak baca, jumpa saya, dengar cerita je lah. Kan, senang. Saya cerita. Kalau nak baca payah sangat kan. Jadi ini ada jual kat KLCC, ada jual kini ada RM85 kalau silap saya. Tapi penerbit buku ni bukannya, saya nak cerita tuan-tuan, kalau nak tuan-tuan tahu macam mana dia orang letak harga buku. Kadang-kadang kita tak pernah dengar macam mana cara letak harga buku. Saya penulis buku ni, saya tahulah cara dia orang letak harga buku. Tuan-tuan, diorang tanya je. Dua sekali dia upah saya buat buku tu. Lepas tu dah habis lah. Lepas tu dia kata, kenapa ya agak-agak nak jual buku awak? Saya kata, kenapa? Tak, kita tak tahu nak letak harga berapa. Saya kata, letak lah suka hati. Dia pun letak suka hati. Itulah harga buku sebenarnya. Yang harga yang ada tu semua sesuka hati letak aja. Kita je yang tension tu, kita rasa buku ni macam dahsyat, padahal kita kena tipu ni RM70, RM80. Sedap letak je tuan-tuan. Tak ada, there's no way to value knowledge. Macam mana nak value kan? It depends on the buyer. Kalau buyer tu rasa buku tu mahal lah, buku tu berharga untuk dia beli, dia beli kan? Tapi publisher, Allah, buat untung saja. Senang-senang je. Yang pecah kepala kita nulis tahun-tahun baru nak keluar satu. Dia senang-senang je. Tuan-tuan tahu ni buku ni, satu dunia kita tahu tak saya dapat berapa dengan pelanggan. Datuk Tia tu Cina tu, dia bayar saya RM1,000. Punya untung gila dia. Dia dapat berapa tak tahu lah daripada jualan ni. Ya?
costing printing. Printing is so cheap when you have a printing punya plant. Paper punya value is so cheap. Kalau kita ada kilang cetak ni cukup. Kalau kata kita print lagi banyak, dia punya cost of production of a paper dengan ink tu jatuh satu buku not more than RM1. Satu buku nilai cost dia, So jadi therefore dia orang punya untung dekat situ sudah. This is all intellectual property. Kita tak ada nilai dari segi fizikal. Dia dari segi intelek sahaja. So therefore dia manipulate dia. So okay, that is another story. Jadi kalau tuan-tuan tadi saya cerita pasal buku ni. So kalau nak tahu tentang penurunan tu, boleh baca benda-benda macam ni. Buku macam ni dia akan ceritakan lah. Tapi susah nak faham ni. Datang kelas macam ni baru senang faham. Jadi tuan-tuan, now saya nak tanya tadi, you faham tak kenapa harga naik sekarang? Harga naik kalau ikut basic economy theory. Ekonomi asas. Harga air ni, botol air ni akan naik sekiranya ramai orang minta, permintaannya banyak, penawarannya ada satu je. Kita semua ni nak beli air ni satu, maka masing-masing akan offer harga. Kan, siapa yang offer lagi mahal, naik mahal lah dia. Tapi cuba sekarang ni, air ni ada bertong-tong yang minta seorang je, bermakna harga akan jatuh. Itulah teori ekonomi yang paling asas. Jadi tadi saya dah kata, Adam Smith belajar kat mana? Sebenarnya tuan-tuan, saya pergi kaji lah lepas tu. Sebab tu saya nampak ilmu yang ini. Saya kali rupanya Adam Smith belajar daripada ilmuwan Islam, Ibn Khaldun. Tuan-tuan buka Dimah 18 dia punya chapter dia ni. 18 chapter of Mukadimah. Tuan-tuan buka satu-satu, tuan-tuan akan jumpa kebanyakan teori-teori ekonomi muamalah ini banyak dilahirkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Jadi dalam Mukadimah, Ibn Khaldun menterjemahkan semua cara-cara sistem ekonomi yang paling baik. Bagaimana dia menterjemahkan ekonomi zaman Madinah, begitulah yang terbaik yang harus dilakukan. Adam Smith belajar yang itu, ubah kepada sistem riba. So jadi tadi saya nak balik kepada kenapa harga tu jatuh dan nilai dari kertas ni tadi, kenapa makin banyak diperlukan dan makin tak laku? Sebab dia banyak, dia terlampau banyak berbanding dengan rakyat Malaysia. Banding dengan rakyat Malaysia, dia lagi banyak pada rakyat Malaysia. Itu sebabnya nilai dia makin turun. Selagi dicetak, selagi itulah nilainya akan jatuh. Sekarang kita dah ada PTPTN, orang yang belajar universiti. Kalau kita biarkan sistem ni, nanti masuk logika pun kena PTPTN. Itu insyaAllah terjadi macam tu, sebab sistem hutang, caranya hutang. Next. Ini pakar ekonomi kata emas jangka cecah 500, RM3 1 gram dalam 20 sekarang 130. Tuan-tuan tahu masa saya mula buat yang ini dulu, beberapa tahun dulu saya buat ni, 1 dinar ni 4.25 gram, harganya waktu tu RM140. Sekarang harga dah RM700. Bukannya wang kertas kita yang bukannya emas dinaik, tapi wang kertas kita makin rugi. Dan saya tak jual benda-benda ni. Ini kena beli sendiri. Jadi kalau kita jual rugi. Emas ni untuk kita gunakan. So kalau sekarang waktu tu 104 ini, maknanya waktu tu harga 1 gram lebih kurang dalam RM50, tak sampai 30 lebih. Sekarang dia kata 1 gram RM500. Bermakna duit makin tak laku lagi tahun 2020. Next.
Jadi apa yang Nabi kita minta elak, itulah yang kita amalkan macam biasa. Tengok apa sebab saya kata macam tu. Rasulullah SAW memohon umatnya berdoa dilepaskan dari hutang dan bukan hidup dengan hutang. Nabi berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Lalu baginda ditanya, mengapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, jika seseorang berhutang, bila berbicara dia dusta, bila berjanji dia mungkin. Yahudi faham ni tuan-tuan. Orang berhutang bila bercakap bohong, bila janji mungkin. So tuan-tuan tengok hari ni di Malaysia ni, hari-hari kita dengar orang kena tipu, orang tak tepati janji. Nabi dah kata dah. Jadi Yahudi tahu ni. Yahudi tahu kalau berhutang, orang ni akan jadi macam ni. Contoh tak payah susah lah tuan-tuan. Phone bunyi, ring. Suami tu dia tengok je, yang isteri kata, mak, phone tu angkat lah. Yalah, si Ahmad tu, aku hutang RM10, hari-hari nak tanya. Itu bohong ke tu? Sikit je bohong, kan? Kita dah tak nak jawab. So, benda ni saya rasa mungkin bukan kawan Sina, tempat lain terasa semua, kan? So, betul lah yang kata Nabi. So, Yahudi understand this very well. Dia exploit semua orang semua hutang. Sebab tu the sistem sekarang ni adalah sistem hutang. Kenapa sistem yang dia suruh kita pakai satu dunia pakai adalah sistem hutang? Sebab dia nak galakkan yang ini. Dia nak galakkan penipuan berlaku sehari dan mungkin jadi berlaku. Tak ada siapa yang akan aman dulu. Inilah kerja yang benar. Sebab apa? Dalam sistem dinar dirham, kalau tuan-tuan pernah study, di zaman Umar Ibn Abdul Aziz, cucu kepada Umar Al-Khattab, tak ada orang yang nak terima zakat. Tak ada orang. 8 asnaf tu tak ada siapa dia orang nak bagi. Bermakna sistem ni punya perfect, bagus betul, sampai everybody is wealthy. Tak ada orang pun boleh ada yang miskin. Kalau ada juga kerana dia nak macam tu, bukan kerana dia miskin. Dia nak hidup macam Nabi lah. Nabi kaya tuan-tuan, hidup cara orang miskin, tapi dia kaya, bukannya dia miskin. Dia hidup dia cara orang miskin, So itu buktinya. Bukti bahawa kenapa, kalau kita fikirlah kenapalah sistem ni macam ni, rumah nak beli kena pinjam dan sebagainya. Tuan-tuan tahu tak, 1 dinar ni, zaman Rasulullah dulu, value dia pernah boleh bila ekonomi terlampau bagus, booming ekonomi, maknanya wang emas ni banyak, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Itu waktu emas banyak. Tapi bila waktu emas sedikit, ekonomi is not booming, 1 dinar boleh beli 1 biji rumah bangun. Maknanya value dia can purchase daripada seekor kambing sampai ke sebuah rumah. Dia tak perlu nak cari banyak-banyak. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau berlakulah perang ke apa ke lah berlaku kat Malaysia, ataupun berlakulah apa-apa bencana, tuan-tuan yang ada simpanan tu, simpanlah emas-emas yang bentuk macam ni ke, atau bentuk yang macam ni, dalam genggaman cukuplah lawi. Tak usah bawa kembung kambing, ayam tu tak payah. Susah nak bawa lagi benda tu. Kereta mungkin tak boleh nak bawa. Nah, air minyak tak ada ke apa tu. Lari dengan segenggam tu cukup, insya-Allah. Nabi dah kata dah, lari pergi gunung. Kalau tak tahu simpan dengan saya.
Tak kata kalau terjadi apa-apa terlari semua. Misalnya contohnya lah, contoh bumi dekat Malaysia ni, kontak dekat KL, dekat kami ni mestilah jauh sikit 20 berapa tahun. Dan gempa bumi dah fikir apa pun tak dapat tanggung, tak dapat tanggung. Kalau emas besar ni 150,000. Banyak tak dia punya nilai dia 150,000? Besar tak benda ni? Jadi kalau nak simpan boleh simpan dalam poket je. Jadi banyak orang tak tahu tuan-tuan. Diorang ingat simpan macam RM2. RM2 je. Emas 1 kilo besar macam ni tuan-tuan. 1 kilo 5 kredit kad tu letakkan 1 kilo ya. Pasal emas ni dia punya density tinggi ya. Dia punya weight dia lebih tinggi daripada air ya. Jadi cara simpan sebenarnya tuan-tuan, kita orang-orang Melayu, saya macam baca buku untuk Sri Lanka, nak tahu cerita orang Melayu ni. Pasal saya tak puas hati, atuk saya cerita rumah kampung tu, dia kata ini tiang seri rumah. Saya pun duk tengok ni, saya kata pasal apa tiang ni seri sangat. Dia kata kau jangan tanya banyak lah ya. Kau ikut ingat je ni tiang seri rumah. Jadi waktu tu saya ingat tiang seri rumah ni, tiang yang pacak rumah, yang first, yang itulah jadi dia punya tunjang pada semua. Tapi bila saya pergi ke Kelantan, saya pergi ke Terengganu, saya pergi ke Kedah, saya pergi ke Johor, saya tengok tiang-tiang seri berbeza-beza tempat. Ada tempat lain, not actually middle of the house. So something wrong here. There must be something wrong about perkataan tiang seri. Maka bila saya kaji balik buka tu Sri Lanka, then only saya find out, rupanya orang-orang Melayu dahulu bila menyimpan harta, dia simpan dekat tiang seri ni. Tiang seri ni sebagai tanda bahawa situ di bawah tu ada dia simpan harta dia untuk anak cucu cicit dia. Rupanya orang Melayu cara tanda dia tuan-tuan ialah tiang seri ya. Kita ni tak faham banyak benda tuan-tuan kita salah. Contoh, harapkan pagar makan padi. Kita ingatkan pagar, macam mana pula pagar makan padi? Cikgu pun tak ajar. Rupanya bukan pagar, pegar tu burung. Satu ekor burung yang diharapkan dia burung hantu. Dia memang patutnya jaga makan padi, dia jaga tikus ke apa ke, jangan makan padi tu. Lala tengok pegang ni pun makan padi juga. Tapi sampai ketua tuan-tuan baru faham, baru tahu. Melepaskan batok di tangga. Kita duk ingat batuk, kat batuk tangga. Bukan yang itu. Mana ada meaning melepaskan batuk di tangga macam tu. Rupanya batok tu pencedok air tu, yang dibuat daripada tempurung. Cedok orang Melayu dulu nak masuk rumah, basuh kaki dulu. Yang malas ni akan basuh kaki, letakkan batuk tu dekat tangga. Dia malas letak balik. Itu kerja sambil lewat, melepaskan batok di tangga. Yang kita pergi sekolah, melepaskan batuk, kita punya ingat melepaskan batuk. The same goes with yang seri tadi. So untuk jawab soalan tuan, sebenarnya kalau tuan ada macam ni yang banyak pun is already good enough ya. Kalau dapat simpan lah banyak ni, because tak boleh. Jadi simpan sendiri, jangan trust anyone. Don't trust anyone, don't trust any institution. Simpanlah cara sendiri ya. Macam mana cara tuan nak simpan, itu atas bijaksana tuan ha? Never trust any institution. Kalau pergi ke bank ke, dia punya peti simpanan, dia ada peti simpanan tu semua. Kalau dah dia menutup tu semua, nak pergi macam mana ya? Okay, next. Cuba tengok ekonomi Islam dengan ekonomi Islam dengan dulu sekarang Sebelum Islam dengan sekarang sama je tuan-tuan. Sebelum Islam amal riba ya, orang memang praktis riba. Cerita bidani, kalau kasih balik 2 gantang, pinjam 1 gantang, bagi balik 2 gantang, itu riba lah. Sekarang kita ada bank riba sekarang ya? Sama ya, tak ada no difference. Bank Islam, bank tak Islam sama. Sistem perhambaan dulu, sekarang perhambaan melalui hutang ya? Next, manipulasi barang
Inflasi dia panggil. Dulu dia orang simpan mana? Nabi larang. Nabi kata, apa yang kau buat dengan tamar? Kenapa yang atas tu nampak lain? Dia kata, aku letak yang kering di atas, yang basah di bawah. Kenapa kau buat macam ni? Supaya lebih berat. Nabi kata, riba. Kau dah menambahkan berat. Itu zaman Rasulullah. Itu dah komplit barang tuan-tuan. Sekarang tak kali kita pula BSP. Itu dah sekarang. Tak boleh lebih-lebih. Sedikit orang kaya berbanding orang miskin. Dulu sikit orang kaya banding orang miskin. Sekarang banyak orang miskin banding orang kaya. Ada beza? Sama je lah kan? Okay. Jadi itu kedudukan sekarang. Yang dulu sebelum Islam dengan sekarang samanya sebelum Islam. Kita ni sama dengan sebelum zaman jahiliah, sama lah sekarang. Kita amalkan sistem, ya. Yang Islam punya dah hilang. Next. So kenapa begini? Mengapa ekonomi muamalah sekarang sama seperti zaman jahiliah sebelum Islam? Next. Punca adalah kerana duit. Kenapa duit? Next. Kerana wang ni. Kenapa dia main dekat duit? Kenapa dia play at this part? Dalam manusia, kalau nak rosakkan manusia, dia rosakkan darah. Sebab tu darah kalau rosak, darah tak bersih, darah kotor, darah tersumbat, macam-macam sakit. Dalam ekonomi, apa darahnya? Darah duit. Jadi kalau rosakkan duit, rosaklah keseluruhan muamalah. Sebab tu bila kita bermuamalah, kita beli air, segelas air teh dan sebagainya, kita bayar. Air teh ni semua okey, tak ada masalah. Kita bayar kat mamak tu berapa? Ini satu telinga babi, bayar dengan telinga babi. Muamalah ni sah tak transaction ni? Bayar dengan benda haram. Jadi tak sah tuan-tuan. Therefore, muamalah kita jadi tak bersih. Ya, sama dengan pakai ni. Kalau saya cakap pakai getah, tuan-tuan tak faham. Saya cakap lah pakai babi, kan? Kalau cakap simpan sekarang getah ni, tuan-tuan tak rasa asal apa getah riba mana dia rasa apa. Tapi cuba saya kata sekarang ni, tuan-tuan simpan sekeping telinga babi kat dalam poket tuan-tuan tu, tuan-tuan seronok tak? Lari dia tak bukan kan? Sekarang ni kita pergi bank, kita bangga. Kita tak pernah rasa. Sedangkan Nabi kata institusi riba akan diagung-agungkan. Sebab tu sekarang gedung-gedung besar-besar, saya akan tunjukkan dia punya toki-toki nanti. Rothschild and Co, for example, in Newcastle. Queen Elizabeth lalu pun tak perlu nak hormat kat situ. Punya besar dia orang. The whole banking institution, masuk lobby dia, satu orang pun tak ada. Tiang-tiang macam ni, these big pillars like this, the Roman pillars besar-besar, 3 orang 4 orang punya pemeluk, macam tu dekat dengan lobby. Dan diorang tu, kita tak rasa jijik di tempat-tempat. Sekarang kita pergi bank, kita rasa bangga. Saya selalu kata, cuba bayangkan kalau bank tu adalah kandang babi, suka tak kita pergi? Tak maaf lah kalau orang yang dah kerja kat bank sekarang kat sini, ya. Tolonglah keluar daripada institusi itu. Jadi tuan-tuan, banyak kerja dia. Kalau ada agak kita boleh jawab macam tu dengan Allah, silakan terus kerja dengan bank. Allah akan tanya kita. Kebanyakan kalau di kewangan ni, di korpori orang Melayu, tetapi di HK tu memang orang Afrika. Tapi saya sedang keluar lah orang ni, diambil ni orang kita orang kita. Tapi yang saya tanya tu, orang yang masuk saya, contohnya lah macam apa ni, untuk wang sekarang ni, kita dah tak ilmu lagi dah kan? Macam Ustaz katakan saya, okey, saya you ambil ni, mana you simpan, takkan saya nak ambil 150 itu you value, lepas tu saya nak simpan minyak, saya nak gunakan tu. Tapi maksud saya tak bermakna kalau contohnya macam saya ingat lagi yang Profesor Dr. Mahir, apa doktor kita masuk di kerja dia jangan dulu kan doktor tak boleh pakai yang full, pakai ni, lepas tu
berhijab. Berhijab pun tak boleh semua. Dia monopoli oleh bangsa-bangsa ni. Bila masuk saya doktor yang Melayu yang faham Islam, alhamdulillah. Sudah yang lain ni masuk tadi. Macam institusi keuangan pula. Macam tak kata banyak kerja. Memang banyak kerja. Itulah kepakaran dia kan. Bermakna kalau macam Ustaz dah biasa dengan apa, dah tahu macam keadaan kita macam ni, dan kita ni orang-orang biasa yang macam saya memang orang teknikal. Pasal mesti memang tak tahu sangat. Jadi macam Ustaz inform dengan apa, dengan memanglah tak cuma dalam NGO. Dalam NGO lepas tu kita kena bagi pula penerangan pada bahagian ekonomi yang besar pada kita macam apa yang lagi orang lain. Tapi lepas tu dia orang ni pula berkisah orang parlimen. Sebab yang buat malu kita ni adalah orang-orang yang kerajaan ni kan. Macam kita ni apa kita ni buat. Itu saja. Terima kasih atas pandangan. Mungkin Tuan pasal tak pernah kenal saya, jadi tak tahu. Saya sampai ke parlimen dah bergila, ya. Jadi sebenarnya zaman akhir zaman ni Nabi dah kata Islam lawal ghaib. Dia kata Islam tu dagang. Dia asalnya dagang. Dia tu asing. Orang tengok dia pelik, dia akan hilang dengan cara pelik dia. Dia akan ramai. Maknanya dia sikit. So tuan, waktu saya dapat faham pasal dinar dirham ni, nak cerita kat Malaysia ni mula-mula dulu, ya. Tahun 97 sebelum tu, masa bila ekonomi kita tak kena hentam dulu, Tuan Mahathir pun tak mau terima tuan-tuan. Tuan Mahathir ni kita psycho dia daripada tahun 91 lagi. Tiap-tiap kali dia pergi, kalau ada orang saya pergi, kita akan bagi dia duit dinar ni. Kita bagi dan kita bagi dia pamphlet, tulisan. Kita Datuk Seri ni duit Islam. Dia tengok duit, dia masuk poket, pamphlet tu dia bagi assistant dia. Tiap kali macam tu. Dia tak baca lah maknanya. Tapi duit emas dia ambil. Duit emas dia ambil masuk poket. Sehingga lah, tapi kami tim kami sabar. Pasal perizinan kena faham. Kalau tak faham kan, Allah bagi petunjuk. Allah kenakan kita krisis mata wang. Di situlah baru Tuan Mahathir terhantuk kepalanya, ya. Kenapa? Ada satu chart. Ada tak chart yang pasal emas? Dua chart yang gambar rajah. Ada tak kira? Yang harga emas naik turun, gambar rajah. Saya tunjuk bahawa bila Tun jual minyak pada awal tahun 1981, jual minyak banyak dengan harga yang sekian, Tun dapat banyak. 20 tahun kemudian Tun jual minyak lagi banyak dengan harga lagi tinggi, tapi yang Tun dapat sikit. Saya tunjuk dalam bentuk graf, ya. Dan dia simpan benda tu sampai sekarang. Dia kata Mas read punya artikel dekat Perdana Leadership Foundation. Kalau tuan pergi, kau akan dapat tengok artikel yang saya tulis tahun 2002. Ada saya masukkan di sini, ya, di sini. Apa yang saya ceritakan ialah sekiranya kita jual minyak menggunakan dolar ataupun ringgit, kita akan rugi. Jadi waktu sebelum tu dah cerita, tak mau terima, tak mau dengar langsung. Tapi bila kena krisis mata wang, baru dia nak faham, baru dia nak sedar, baru dia nak tengok, barulah dia kata, oh betul, rupanya selama ni bukan ni. Yang cat tu tak ada. Okay. Ada di slide yang lain mungkin. Baru punya selama ni betul. Sebab saya jual dengan dolar makin turun, maka saya rugi. Dia faham benda tu. Jadi maka dibenarkan tim saya ni untuk pergi cerita kat mana-mana. Sebelum tu saya susah nak masuk masjid semua, langsung tak boleh nak dapat tuan-tuan. Nak cerita benda, nak lawan arus ni. Sebab Bank Islam saya bagi satu je. Saya masuk Bank Islam, saya kata Al-Quran kata apa kalau kita berhutang?
Kalau orang itu berhutang, jelas kan? Jelas, clear, tak ada dakwa-dakwi lagi. Kalau orang berhutang tidak dapat bayar, hendaklah kamu beri tempoh masa, bagi, tangguh, extend, bagi masa lagi. Dan adalah lebih baik bagi kamu jika kamu Qadrul Hasan, maknanya percuma, bagi free kalau orang tak boleh bayar. Sampai Islam buat macam tu tak? Itu dia question yang saya tanya. Tapi tak boleh buat. Kalau buat macam ni rugi kita, semua orang tak mau bayar. Because why? Memanglah tak boleh buat. Because this sistem kertas ni, kalau sistem dinar dirham boleh, tapi oleh kerana mereka tak mahu nak accept benda yang macam ni, kerana dah faham sangat kan. Seperti saya juga tuan-tuan, mula-mula saya nak faham terima benda ni, saya pun susah. Bila saya di Amerika dulu, bila saya faham, then saya try dulu. Kita lahir dengan duit kertas ni kan. This is what we call money. Suddenly saya nak bagi tahu orang yang this is not money. It's not an easy thing. Kan senang. Okay. Maka di situ Bank Islam dah kalah ya. Di situ tewas dia. Jadi apa yang dia buat hanya mencantikkan benda yang salah ya. Contohnya botol arak, dia letakkan air arak masuk dalam botol Coca-Cola bagi orang minum. Sama je lah ya. Cuma nama Coca-Cola tapi still mabuk. Kemudian tuan-tuan, tahun 2002 saya bagi pembentangan yang terbesar di Kuala Lumpur di bidang BTC. Hampir keseluruhan perbankan Malaysia dan dunia hadir. Di situ Proton, syarikat-syarikat industri besar ada. Saya bagi satu cara yang solution kepada sistem ekonomi. Saya kata, sekarang ni semua bank yang ada tak pernah tolong ekonomi. Oh, mengamuk lah dia. Dia kata apa bukti? Saya kata korang tak tolong ekonomi. Kenapa? Contoh macam ni. Orang yang Proton contoh nak buat kereta, dia pandai pasal buat kereta, tapi dia tak ada duit. Dia pergi ke bank, bank kata, oh ya, kalau nak buat kereta, nak pinjam, ambil. Berapa nak? 1 bilion, ambil. Tapi bank peduli tak kereta jadi ke tak jadi ke, boleh jual ke tak? Tak. Bank tak perlu kisah. Yang bank tahu tiap-tiap bulan 1 bilion hutang, bayar bunga. Yeah? So as long as you bayar bunga, bank okey dengan Proton. Now, Proton pun kerja kepala, buatlah dengan duit yang ini, buat kereta sebiji keluar. Harga RM20,000. Saya nak beli tak mampu. Bank kata tak mampu, tak apa, datang kat saya, bagi pinjam lagi. So saya kata you makan 2 tempat. Satu bisnes, 2 tempat you makan. Dekat pengeluar you buat makan, dekat yang pembeli pun you makan. You tolong apa ni? Ini ke tolong ekonomi? Ini menjahanamkan ekonomi. Ini ekonomi riba. Berdua diam semua. Maka nanti apakah solutionnya? Maka saya bagi solution. Saya kata begini, tahu tak, kereta perdua kancil tu, sekiranya yang sekarang dijual pada RM19,000 tu, saya kata, sekiranya bank tak bagi bunga, bagikan peruntukan dan jadikan sebagai pelabur kepada syarikat Proton atau Pro2. Keluarkan modal, Proton buat, Pro2 buat kereta ya? Dan kemudian keluarkan kereta dan jual. Tahu tak kereta tu punya kos berapa? Saya pun tunjuk perkiraan. Kos dia RM3,500 kereta Pro2 kancil. Bermakna saya kata kalau jual RM7,000 pun awak dapat 100% untung. Dan rakyat boleh beli tanpa perlu nak hutang pun. RM7,000 mungkin rakyat boleh beli cash. Kalau hutang pun awak boleh bagi hutang Qadrul Hasan tanpa ada faedah. Tepuk tangan orang tuan-tuan. Tepuk tangan. Oh, bergema PWBC. Patut bagus punya pandangan. Kalau dah bagus buat kan? Lepas tu bila saya makan, diorang pun bagus tanya-tanya kat saya. Saya kata that's not the problem. So dia kata lah, dia ni, ini yang semua bank-banknya bos-bos toki-toki semua. Dia kata, Halid, your suggestion was wonderful, fantastic. I said implement, but I don't think we can implement. Dia kata kenapa? The profit is so, the margin is so little. Untung sikit sangat. Dia nak untung banyak tu. Dia nak untung, perut dia kalau nak meletup. Alah, boleh. So I said that is not my problem.
I have delivered the truth. It's up to you. Jadi tuan-tuan, kemudian saya perkenalkan orang Indonesia paling teruk. Indonesia terima banyak benda ni. Saya perkenalkan ONH, ongkos naik haji. Diorang ni duk simpan kat tabung haji diorang berpuluh-puluh tahun tak dapat naik. Pasal rupiah duk turun je nilai. Akhirnya saya bagi satu condition. Saya kata, beli rupiah je, kita beli 1 gram, kita tukar. Dia masuk rupiah cukup 1 gram, kita jangan simpan rupiah, kita beli emas, simpan emas. Jadi tabung haji dia simpan emas. Bukan tabung haji macam kita, tabung haji private dia simpan emas. 2 tahun dengan cara tu dapat pergi haji tu. Model yang sama saya nak bawa ke tabung haji kita. This is 2004 dah 11 years ago. Tabung haji bila dengar benda ni suka. Tetapi tuan-tuan tahu, Akta Tabung Haji tahun 63 nak tunggu namanya. Akta Tabung Haji tulis emas tidak boleh dijadikan simpanan. Itu akta ni. Maknanya siapa yang buat akta ni? Yahudi juga yang buat. Tabung haji yang tulis akta dia. Jadi maknanya diorang kata, kalau macam ni kita kena bawa pergi parlimen. Bawa lah, tukarlah akta tabung haji. Sebab saya marah diorang masa tu. Saya kata, tahu tak tabung haji ni melabur dekat kilang babi? Diorang berempat kata, dah 10 tahun melabur dekat Singapura. Saya pergi Singapura, jumpa satu kilang. Masa tu diorang kata, oh this company one of your Malaysian punya big investor. Saya kata, oh this company, dia kata tabung haji. Dia kata, oh this company buat apa? Dia kata suckling pig. Suckling pig ni benda apa? Jeruk anak babi dalam botol. Anak babi dia buat jeruk macam anak tikus tu. Besar-besar tu diorang jerukkan, sedap dia kata. Makan cicah dengan nasi ke apa ke sambal belacan ke. Kita nak meneman dengar. Jeruk anak babi ni tabung haji tu melabur. Bila kita question apa dia, kita tak tahu. Dia orang kata kita labur syarikat ni dapat 30% setiap bulan, setiap tahun kita pun ambil. Bukannya dia nak semak apa benda yang dia labur. Kita ni, sebab tu saya tak popular tuan-tuan. Siapa yang nak cerita? Kan? Cerita-cerita yang kita orang tak suka dengar. So tabung haji kata okey, macam ni nak kena bawa parlimen. Diorang bawa-bawa sekat jalan ni. Menteri tak nama. Okay? Itu satu hal. Saya pergi pula EPL. Saya bentangkan benda macam ni tahun 2003. EPL saya beritahu dengan ketua pengarah dia tu, Tan Sri tu. Saya kata, kalau now you are holding the biggest fund manager in Malaysia, you simpan duit rakyat Malaysia paling banyak you all lah. Masa tu 40 lebih bilion. Sekarang dah 200 lebih. Saya kata kalau US dollar tukar, ubah dia jadikan emas, dia orang akan tukar lebih emas nanti. Bila dolar dah makin tak laku, sebelum tu dia akan tukar. You punya 40 bilion semua jadi toilet paper. You pun takut. Dia kata, wah bagus. Then macam mana? Saya suggest 50% of paper ada yang dalam tu tukar kepada gold, physical gold. You all simpan, jangan saya simpan. Bank negara pun saya suruh dia orang simpan kelas balik. Dia orang tak mau. Pasal itu undang-undang Bank Dunia. Bank Dunia kata 1% sahaja dalam simpanan bank negara mesti emas. Lain pada tu kena kertas. Itu undang-undang Bank Dunia. So diorang pun buatlah paper apa semua, gerbang-gerbang sampailah ke menteri. Ya, hari yang nak pergi ke menteri ni, menteri pun kata okey. Tiba-tiba nak bawa ke parlimen, saya dapat SMS, Halim, sorry, the project has been turned down. Saya tu what happened? Why? Our consultant rejected it. Menteri Kewangan kita tuan-tuan pun tak ada kuasa. Boleh pergi pula ke konsultan lagi. Konsultan yang kata ini tak boleh, boleh lulus tak boleh lulus. So tak terjadi. Saya suruh 50%. Dia orang argue dengan saya, oh 50% banyak sangat, godang sampai 5%. Jadi jadilah at least orang pencen 55 dapat 95% bentuk kertas, 50% lagi dalam bentuk emas. Mau dipandang physical gold. In the end fail. Yeah.
So akhirnya saya tetap pula bercerita. Saya di universiti 19 tahun, bukannya satu hari ya, jadi 19 tahun saya di sana dan saya menerangkan. Dan saya tetap juga terus bercerita. Tapi tuan-tuan di sini hari ini pertama kali tuan-tuan dengar cerita ni kan. Pasal yang nak cerita ni saya seorang je tuan. Orang lain haram. Dengar susah je ni. Nak bercerita benda yang benar. Tapi nak buat macam mana? Saya cerita juga. Saya bukan datang sini minta duit ke apa, tak ada. Nak terang yang benar. Sebab masyarakat, cara ni adalah masyarakat yang kena. Bukannya cara kepimpinan. Kepimpinan nampaknya semua dah tahu tapi lemah. Kenapa lemah? Sebab itu kerja-kerja Yahudi Nasara. Dia dah lemahkan sistem kita. Hari-hari kita benda-benda yang haram ni kita buat. Ya, bila kita buat benda haram, kekuatan kita ni tak kuat. Kita punya keimanan kita ada, tapi kita sangat lemah. Seperti ataupun macam bulu ayam yang ditiup angin, ya? Kerana kalau kita nampak satu benda tu yang hak, kita kena sampaikan dengan tangan, mulut, atau yang selemah-lemah iman dengan hati, ya? Selemah-lemah iman yang hati itu Nabi kata macam mana? Seperti bulu yang berterbangan. Lemah sangat tuan-tuan, ya? Itu keadaan kita. Jadi bukannya saya tak pergi sampai ke sana kemari. Sekarang apa caranya? Mungkin this is what you all want to know. Caranya ialah tuan-tuan jangan lagi menggalakkan sistem perbankan. Maknanya kalau tuan-tuan ada di situ, keluarkan yang perlu sahaja simpan. Ya, I do that, ini orang lain pun boleh buat. Saya tak beli rumah pakai bank-bank, beli kereta semua cash. Walaupun saya pakai Lexus sekarang pun beli cash juga. Allah bagi jalan tuan-tuan. Bukan saya terus dapatkan Lexus dah. Saya juga tak pernah ada kereta, saya jalan kaki pun ada pernah, ya? Bukannya saya tak pernah terus saya ada macam tu. Tapi saya nak beritahu, kalau kita betul-betul nak, Allah bagi jalan. Sebab kita yang nak jawab ke Allah nanti. Contohnya ada ulama' yang ceritakan kepada saya, kalau kau beli kereta ni kerana riba, dan kalau Allah tanya, kenapa kau pakai riba beli kereta ni? Dah tak ada cara lain kan? Allah kata kalau kau naik bas tak boleh? Boleh tapi susah. Susah. Tapi kau nak kena bakar ni susah kan? Jadi kita boleh jawab tak depan Allah tuan-tuan? Kita tak boleh jawab. Jadi kita sendiri masing-masing kena fikirlah, ya. So mana tadi tu, saya nak cakap pasal apa? How you should do. Macam mana caranya? Tuan-tuan tahu tak, tahun 2010 saya dah cerita benda ni dekat UMNO, dekat PAS, kat mana saya kata saya bukan buat politik. Jadi negeri yang pertama yang buat dinam ni tuan-tuan nak tahu, Melaka. Saya di Melaka masa tu, Datuk Ali Rustam yang buat pertama. Tetapi waktu dia buat tahun 2003, dan waktu itulah Mahathir turun dan Pak Lah naik. Bila dia nak lancarkan dinam ni, Pak Lah langsung tak sebut pasal itu. Jadi orang politik ni dia tak berani nak cocok salam ketuan. Jadi dia terpaksa senyapkan, diamkan. Projek tu berjalan, tapi akhirnya telah masuk kepada mata orang buaya dan sebagainya, habis jahanam terus. Tapi negeri yang pertama yang buat dina ni di Malaysia, alhamdulillah adalah negeri Sultan Melaka sini, ya. Pasal sebelum tu tak ada. Tuan-tuan dah tahu, tak ada satu dunia pun setelah jatuhnya Empire Islam tahun 1924, yang mana waktu tu pun tak ada dinar dah. 500 tahun dah hilang wang emas ni, dikembalikan balik negeri yang pertama buat dan Melaka. Kemudian bila saya di situ Melaka tak berjaya, dapat bila ni Allah Rahim Tuan Guru ni Aziz bila dengar cerita ni, dia kata ni dia gapur ni. Dia kata ni PT sunnah semua. Dia kata kalau PT sunnah, dia kata buat selalu. Maknanya buat tu tak payah tanya panjang-panjang nak suruh saya cerita, biar ni dia tak ada. Dia kata tak payah cerita panjang lebar. Itu was 2006-2007 until one day 2010 dia launch, ya.
was not by saya, tapi orang yang ada mata buaya kat mata dia yang buat, maka projek itu tak berjaya. Tetapi tapi saya nak cerita kat tuan-tuan apa yang berlaku. Bila launch 2010 saya pergi, kita wah-wahkan kat seluruh rakyat Kelantan. What happened? Rakyat Kelantan keluarkan duit daripada bank, beli emas. Dalam masa 2 minggu, bank negara goncang. Bank negara maka arahkan polis dia, itu Security Commission SC, keluarkan satu statement supaya jangan benda ni berlaku. Sebab sistem bank kita sekarang tuan-tuan, dia sistem deposit. Dia dapat RM100 hari ni, paling banyak dia simpan RM1 je. RM99 lagi dia letak kat bank lain. Supaya apa? Supaya dia dapat bunga. Jadi dia tak ada. Kalau tuan bagi duit minta 100, tiba-tiba lepas tu tuan minta balik 100, dia tak ada duit. That was the system today. Fractional reserve requirement. Maka apa yang berlaku di Kelantan, deposit bank negara menurun. After 2 weeks, keluar statement daripada SC, masuk front page headline newspaper, kata berhati-hati jika anda melabur di dalam emas. Front page tu. Kalau tuan-tuan ingatlah, itu surat khabar tahun 2011. Saya ni bila baca tu, saya kata apa hal, kenapa something wrong dia, kenapa tiba-tiba SC buat amaran macam tu. Tujuannya supaya jangan semua orang lagi buat. Kalau fenomena itu berterusan, bank tutup tuan-tuan. Dan saya menang waktu tu kan, kalau bank tutup. Tapi tak berjaya. Apa yang berlaku pula, masalahnya diorang ni dah beli emas tu yang banyak, dah diorang tak tahu. Macam yang tuan cakap lah, kalau beli yang macam ni, dia nak buat apa, dia nak beli barang macam mana apa semua. Because the system was not being told exactly apa yang patut buat, ya? Maka dia orang lepas tu tak tahu nak buat apa, dia orang pergi jual balik, masuk balik duit dalam bank. So bank negara stable. Saya tahu ni daripada SC kawan saya di sana. Saya kata, why, kenapa, apa dia ni, what happened? Dia kata, wah, bank negara shaking. Saya tahu because sistem tu is like that. Kalau besok tuan-tuan, semua rakyat Malaysia pergi bank, keluarkan duit, that's it, the full banking system collapse. No, they don't have the money, but they would not want you to do that. Therefore, that's why dia macam-macam dia buat. AKPK, sekarang ni insurans, PDIM kan? Kenapa cerita PDIM tu? Oh, deposit anda secure, ada insurans. Why? To make you confident, so that you don't pull out your money from there. Itu je tujuan dia. Jangan keluarkan tu, simpan. So my advice to all of you, yeah? Sebagai seorang saudara, seorang abang, atau seorang adik, ataupun seorang pakcik, ataupun seorang anak buah ke apa ke, tuan-tuan ada simpanan, keluarkan daripada simpanan tuan-tuan separuh. Jangan yang semua. Yang perlu tu pakailah, letak tuan-tuan. Yang lain tu beli emas dan simpan. Dan jangan beli emas untuk sok-sok ni. Beli yang macam ni, yang 1 gram, ada bulat, ada palsu. Yang ini habis jual, ada pokong, ada. Ini dia panggil gold bar, gold number, 1 gram 1 gram. Beli yang macam ni, tuan-tuan boleh pakai. Tuan-tuan tahu tak, kalau cerita Rainbow dulu, dalam dia punya survival night tu, dalam tu ada gold nugget. Therefore dia boleh survive. Kalau dia dalam Vietnam punya kampung-kampung tu kan, dia nak apa je, Rainbow tu bagi gold nugget, dia dapatlah barang dia macam raja dia. So my advice to you is, take out your investment. Kalau tuan-tuan melabur dalam saham ke, dalam apa ke semua, forget all that. It's all riba punya institution. Keluarkan. Don't go inside it anymore. Kalau tuan-tuan faham ni lah yang saya maksudkan ni. Dan simpan dalam bentuk yang ini. Simpanlah di atas cara tuan-tuan sendiri. Macam mana cara yang you know safe, you keep it there. Lillahi ta'ala, minta ke Allah untuk perlindungan, ya.
Jangan harapkan siapa-siapa untuk jaga. Allah tolong kita, kita buatlah. Kalau perlukan peti besi, belilah peti besi. Peti besi pun bukannya mahal sangat. Saya ada peti besi, saya beli dalam 2,000 lebih tu ada dah boleh dapat peti besi. Yang susah dah nak buka apa tu, bergerak bukan main lagi. Kalau perlu letakkan rumah. Kalau tak nak letak dekat nampak itu, masukkan dalam tanah. Buatkan. If you really want it, you can. Maknanya ada cara ni lah, kalau nak simpan, takutkan benda tu. So tuan-tuan simpan cukup. Nak guna apa sekarang ni? Buat masa ni kalau nak guna, anak-anak kita nak kahwin, mas kahwin. Dah nama pun mas kahwin. Yang bayar pakai RM80 tunai tu buat apa? RM40 tunai, RM80 tunai. Rugilah tuan-tuan. RM80 tunai dia dapat apa? Nabi tuan-tuan, 400 dinar tu. 400 dinar sekarang berapa? 40,000 dia baginya mas kahwin. Kan sikit-sikit kan? Kita sekarang. So bagi anak-anak yang nak kahwin, galakkan mereka bayar dengan mas kahwin tu, mas dinar. Ini dah amalkan. Pelajar-pelajar saya semua kahwin semua. Mula dulu saya kena pergi ngajar Tok Kadi. Tok Kadi tak faham. Orang kata betul, apa ni macam mana? Tok Kadi tak tahulah. Saya kata okey, bila kau nak kahwin apa semua, saya pergi. Saya ajar Tok Kadi. Tok Kadi pun faham. Dia tak ada. Dia kan kata, ini berapa nilai dalam ringgit? Nak ringgit juga. Saya kata tak. Cakaplah 1 dinar dah habis. 1 dinar tu emas. Ada cerita dia 1 dinar ni berapa ringgit dia nak tukar juga ringgit. No, it's not about it. So gunakan tu. Dan saya sarankan ke masjid-masjid di Indonesia buat benda ni. Dapat duit tabungan daripada tariah. Separuh simpan dalam ni, nak bayar elektrik ke apa tu. Yang lain tu beli dinar untuk tariah. Masjid ataupun surau, amalkan benda ni. Simpan. Dia orang ada peti besi, buat di situ. Simpan benda ni. Di tariah nak pakai, ambil kat masjid atau surau, dapat di situ. Kemudian amalkanlah lain-lain benda lagi. Mulakan dengan berkuda, sukan berkuda dan sebagainya. Saya suruh beli kuda. Saya di Lampung, Sumatera tu, saya sedang membangunkan satu perkampungan yang saya nak cuba jadikan macam konsep Madinah. Dah 2 tahun projek itu. Pasal orang yang duduk kat situ semuanya mesti berdikari, tak boleh mengharapkan barang luar langsung. Itu pertama syarat dia. Then only kita boleh start doing dia punya muamalah cara Islam, tak pakai yang lain. You don't kita tak dependent, kita independent. Kita berjalan di kampung tu, saya suruh belikan kuda apa semua. Kereta ada semua letak kat luar. Dalam tu jalan dengan kuda tu. So it's very healthy punya environment. Tuan-tuan cubalah, kalau boleh Haji Makmur ada duit yang sini, beli seekor 2 ekor, petang-petang sewakan dekat orang sini. Budak-budak nak ni kan sewa kan RM9 dan 1 round. Hari-hari tuan-tuan buat tengok, semua kat sini. Semua kat sini, tambah ramai penduduk dia. Faham maksud saya tambah ramai penduduk tu. So tuan-tuan, itulah tadi cara kalau tuan-tuan nak simpan. Almost 9:30, dah 9:40, 9:35 9:35. Kita tunjukkan. Ini tuan-tuan Thomas Jefferson, 3rd President Amerika sendiri yang kata, I believe that banking institutions are more dangerous to our liberty than standing army. Presiden Amerika sendiri kata tuan-tuan. Dan saya yang kata. Dia kata bank itu lagi bahaya daripada tentera yang tengah bersenjata tubuh. Next. Letter M. Value currency against gold instead of US dollar. Lama dah dia cakap benda ni. Next. Kita kadang duk main forex lah, forex lebih suci lah, macam-macam. Padahal dah kena haram, tak tahu lagi. Kalau dah forex haram, dia getahnya apa dia tuan-tuan? It's a very, dia tak nak berani cakap, dia takut kelang kabut orang. Tapi itulah facts dia. Tuan-tuan yang dah faham ni, siapa yang dah kahwin selepas tahun 1971 tu,
Tebuslah balik mas kahwin tu. Pergilah cari kayu ke apa ke, batu ke, pergi bagi balik. Kata yang ni duit mas kahwin dulu, abang tebus. Ini lebih bermakna, ada makna daripada duit kertas ni. Next. Akibatnya, next. Main video. Tuan-tuan tengok ni sekarang ni di Sudan Tu tengok tuan-tuan, duit tu. Dia nak tukar duit tu, tengok berapa banyak. Dia nak tukar $100 je kalau silap saya. Tengok dia bawa balik berapa banyak. Nak pengsan dia bawa duit banyak pun. Inilah duit kertas. Ya. Jangan ingat dia berlaku kat Sudan dia kata nanti tak mandi ke. Bukan satu tu dia bawa. Bawa baju. This is 2015 bukan taman dahulu kala. This is now. Yes. Bila duit tak laku, inilah jadi. Kita dah lalui ni. Jadi janganlah saya peringatan ini sampai kat tuan-tuan dan kata tak pernah lalu tahu dia ni. Tok bila kita dah tahu dah kena tangan Jepun dulu. Okey, terus ini hyperinflation in Zimbabwe 41 trillion %. Next. Ini bila almarhum Suharto sign pinjaman tahun 1998. Mereka akan nafsu yang Anatullah tu beri kat belakang tidak tinggal. Dia kata tengok negara Islam yang paling banyak umat Islam dalam dunia pun sembah kat aku nak minta duit. 4 bulan lepas tu Indonesia jatuh bankrupt lagi teruk. Dimainkan lagi. Next. Tu nak beli roti, duit berapa banyak? Next. 50 juta. Berapa banyak tu 50 juta? Next. 100 bilion. Beli Apple 1 bilion. Tak pengsan kita. Anak datang, bah minta 1 bilion. Nak beli apa? Nak beli coklat. Nak pengsan kita dengar. Ni duit kertas lah tuan-tuan. Kalau duit Mimas tak boleh buat macam tu. Tak boleh cetak-cetak, tak boleh. Sebab tu dia orang tak nak ni. Dia orang yang simpan. Tuan-tuan tengok. Next, tunjukkan cepat sikit. Dia tunjuk yang gambar emas tadi. Bila hukum Allah diabaikan, inilah semua yang berlaku. Miskin ramai-ramai. Yang tak ada makan, yang makan melambak-lambak, yang tak ada makan langsung tak ada sampai tinggal kulit dengan tulang. Itu talam boleh berenang tu. Pembaziran. Yang miskin sampai tulang dengan ni je. Ayat tu tadi tuan-tuan, belum tu? Surah Al-A'raf. Allah kata, aku bagi mereka dengar, tak mau dengar. Ada telinga tak mau dengar, ada hati tak mau melihat, ada mata tak mau melihat, ada hati tak mau melihat. Semua tak mau. Tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Inilah jadi. Ya, Allah dah beri peringatan tuan-tuan. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya. Ayat-ayat Allah. Dan yang mempunyai mata tapi tak mahu melihat dengannya. Dan yang mempunyai telinga tapi tidak mahu mendengar dengannya. Bukan orang sini lah, orang tempat ni. Ini sini orang tuan-tuan dengar. Next. Ini semua benda-benda yang di Nasara kita bawa masuk dalam masjid. Bulan, bintang,
Itu semua simbol-simbol Tuhan doang, tuan-tuan. Bukan kita. Islam tak pernah, Nabi tak pernah ada bulan sabit dengan bintang ni lambang kita. Next. Ni Tuhan doang, empat berkala Tuhan, lambang bulan dengan bintang kat belakang. Ya. Masa bila yang Nabi buat bulan sabit ni lambang kita, yang kita letak dalam masjid semua tu, yang kita letak sekarang lambang kesultanan, itu semua lambang-lambang syaitan, lambang-lambang Zionis. Next. Ini protokol Zion yang buku ni saya dah kata. Next. Itu rancangan mereka, 10 rencana di antara 24 rencana dia. Satu, merosakkan musnahkan Tuhan, perang sana sini, songsangkan ilmu, kawal media, distraction, ganyang agama, program riba, puasa emas. Di antaranya lah. This one saya kena ambil masa lama. Saya dah beritahu kat tuan jemaah, sebenarnya topik ni panjang. Ada kalau boleh sampai subuh dah. Okay, next. Ini sifat Yahudi, tak pun teruskan ni banyak. Jadi kalau nak pergi ni, saya ada 4,800 slide ni. Next. Kita tunjuk yang gambar emas tu. Ini dolar, mata satu. Itu emas-emas daripada zaman Nabi Nuh semua, tuan-tuan. Emas tak hilang mana pergi emas tu semua. Yang orang ingat kalau tak cukup lah sistem emas, semua dia orang simpan, tuan-tuan. Ni satu-satu tu beratus juta ada, satu batang. Queen Elizabeth tu tengok dia punya emas, tuan-tuan. Kita satu habah pun tak ada. Semua kita punya dia orang ambil. Tahu-tahu pasal mana tempat ni? 6 tingkat besar padang bola, 6 tingkat bawah tanah. Tak boleh atas persegi pekat. Semua emas daripada zaman dulu sampai sekarang orang lebur-lebur orang simpan. Pasal dia tahu bila Islam bangkit, dia orang akan gunakan dina dia. Dia takkan guna duit lain. Jadi dia standby dulu, tuan-tuan. Dia orang ni bangsa penakut, bukan main lagi. Jadi sebab tu dia orang standby dulu. So dia orang simpan. Kita kalau tak simpan, tuan-tuan, jahanam lah. Surah Al-Kahfi telah menyatakan, Allah ada kata dalam surah Al-Kahfi, dia orang tu tidur 300 tahun. Dia bila bangun lapar, 300 tahun dia orang tidur. Apa yang dia orang simpan? Waraqah. Kataan waraqah adalah wang perak. Dia orang kata, duit kau ada, pergilah beli. 300 tahun simpan duit perak. Janganlah tanya cari Quran nak tengok mana Allah kata duit ni mesti emas perak mana. Susahlah kalau Allah nak tulis semua. Tak muat Quran banyak tu. Allah bagi misal-misal, kita kena fikir. So Allah bagi contoh, 300 tahun kalau nak simpan apa? Simpan duit perak. Kita sekarang kalau duit RM1 ni tak susah 100 tahun. Berapa bulan dalam 1 tahun simpan dah tak laku.